الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Berfirman Allah di dalam surah Al-Anfal pada ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-27 yang bermaksud, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim sahaja di antara kamu. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat keras azab siksanya. Dan ingatlah ketika kamu, yakni para muhajirin, masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia memberi kepada kamu tempat menetap, yakni Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberikannya kamu rezeki yang baik agar kamu bersyukur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Surah Al-Anfal ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-27. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hadits an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlis yuhaddithul qaum ja'ahu a'rabiyyun faqal mata as-sa'ah famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddits faqala ba'dul qaum sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadithahu qala ayna as-sa'ilu 'anis sa'ah Qala ha ana ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam idza duyi'atil amanatu fantaziris sa'ah. Qala kaifa ida'atuha? Qala idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, pada suatu masa ketika Nabi SAW
sedang berada di dalam suatu majlis dan sedang bercakap-cakap dengan yang hadir. Tiba-tiba datang seorang A'rabi, yakni Arab Badui, dan terus bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilakah akan terjadinya hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meneruskan percakapannya. Sebahagian yang hadir berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam mendengar akan apa yang ditanyakan, tetapi pertanyaan itu tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang lain pula berkata, bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar pertanyaan itu. Sehingga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari percakapannya, lalu beliau bersabda, di mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Lalu Arab Badui itu menyahut, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Arab Badui itu bertanya lagi, apakah yang dimaksudkan dengan mensia-siakan amanah? Nabi SAW menjawab, apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah malam ini dapat sama-sama kita mengambil sedikit waktu untuk kita mempelajari beberapa pelajaran melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan manusia yang sentiasa beristiqamah atas jalannya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini hadis membicarakan tentang bilakah akan terjadinya kehancuran. Apabila kita menyebut tentang kehancuran, semua manusia tidak menyukainya kerana hancur itu adalah perkara yang tidak seronok. Hadis ini tajuknya adalah kehancuran kerana diambil daripada petikan pertanyaan Arab Badui kepada Nabi SAW. Ditanya, mata sa'ah, bila terjadinya hari kiamat? Kalau merujuk dalam istilah bahasa, sa'ah ini iaitu maknanya jam. Kalau kita belajar bahasa Arab, as-sa'atu as-saminatu wa isna wa ishruna daqiqah. Sekarang jam sudah pun pukul 8.22. Contoh. Betul tak? Dengan lebih kurang. As-sa'ah ni makna dia jam. Maksudnya dia berbalik kepada masa. Dan maksud di dalam makna sa'ah itu ialah masa yang diberikan Allah di dalam dunia, semuanya dihimpunkan dalam satu masa yang namanya kiamat. Dan apabila kita sebut je pasal kiamat, dia tidak menggambarkan kebahagiaan, dia tidak menggambarkan keseronokan. Kerana hari kiamat itu gambarannya di dalam Al-Quran seperti keping-kepingan langit jatuh ke bumi. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi digoncang, wal jibala autada, bukit-bukit berterbangan seperti kapas. Gambaran hari kiamat ialah kehancuran. Maka muallif kitab dia bawa hadis, tajuk dia bilakah terjadinya kehancuran. Maksudnya kiamat. Kiamat itu apa maknanya? Kehancuran. Tuan-tuan muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa pula kita baca hadis ni malam ini? Kerana hadis ini syarat dengan nasihat dalam agama. Hadis ini dia membawa kepada satu keadaan peristiwa yang berlaku apabila hampirnya dunia kepada kiamat.
Kerana kiamat ini dia tak terus datang kepada kita, dia datang dengan beberapa alamat, beberapa tanda. Salah satu tandanya melalui hadis yang kita baca pada malam ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita tengok melalui hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menceritakan tatkala Nabi SAW sedang berada di dalam suatu majlis, tiba-tiba datang seorang A'rabi. A'rabi ni maknanya Arab Badui. Arab Badui ni kalau istilah bahasa kita orang asli. Dia tak sama dengan orang bandar. Orang asli ni lain. Orang asli ni dia ada ceruk-ceruk hutan. Orang Arab Badui ni dia ceruk-ceruk padang pasir, tiba-tiba dia muncul daripada padang pasir. Itu namanya Arab Badui. Dan Arab Badui ni dia tak ada pendidikan seperti pendidikan orang pekan, orang bandar. Dia tak ada. Dia orang pendalaman. Dia ni hanya tahu selok-belok yang ada di dalaman, di luarnya atau di kawasan pekan-pekan dia tak tahu. Hari ni kalau nak kenal Arab Badui, tengok kalau ada khemah, atas khemah ada piring estro, Badawi lah tu. Hari ni orang Badui ni dia tak suka duduk rumah banglo. Dia tak suka duduk rumah batu. Dia duduk dalam khemah. Atas khemah ada perabola piring estro, depan khemah bela kambing. Itu namanya Arab Badui. So Arab Badui ni dia tak diperkenalkan dengan banyak atau tidak diberi banyak pendedahan, terutamanya berkenaan dengan ilmu-ilmu Islam. Melalui hadis malam ni, seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW sedang Nabi bercakap dengan orang ramai. Dan lantas dia bertanya, wahai Nabi Allah, mata sa'ah, bila terjadinya hari kiamat? Saya berhenti dekat situ dulu sebab kita nak kena bagi syarah. Melalui hadis dan cerita ini, jelas orang Arab Badui ni dia tidak ada adab dan akhlak. Ketika mana Nabi SAW sedang bercakap, dia menyampuk. Dia tak ada adab, dia tak ada akhlak. Dan artinya dalam hadis ni dia ada satu pendidikan di mana Nabi SAW meneruskan percakapan. Nabi tak layan. Pasal apa Nabi tak layan? Bukan Nabi sombong, tapi Nabi SAW dihantar, diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kehebatan Islam itu ialah adanya adab dan adanya akhlak. Nabi tak indahkan pertanyaan Arab Badui, Nabi terus bercakap sampailah Nabi selesai. Nah, dekat sini kita harus faham kenapa satu pendidikan yang kita boleh dapat berkenaan dengan adab dan akhlak. Kerana adab dan akhlak ini, kalau kita merujuk bandingan mulianya manusia di sisi Allah itu sebab adanya akhlak dan adab, berbanding dengan iblis. Bandingan manusia dengan iblis. Manusia ada iman, iblis ada iman. Manusia ada ilmu, iblis ada ilmu. Manusia ada adab, iblis tak ada adab dan akhlak. Itu beza dia. Kalau nak diukur pada iman, pada ilmu, hebat lagi iblis daripada kita. Jangan buat main. Iblis ni bukan calang-calang. Saya buat bandingan. Tuan-tuan nampak? Iblis ni, sejak dia dihalau keluar daripada syurga Allah, sejak dia ataupun dilaknat oleh Allah, sejak dia terkeluar daripada rahmat Allah, sampai hari ni, dia tetap mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak ada satu ayat pun yang Allah Taala sebut iblis dia cari Tuhan selain Allah. Itu iman iblis. Walaupun dia ni dilaknat oleh Allah, walaupun dia ni terkeluar daripada rahmat Allah, bakal dicampak dalam api neraka Allah, tapi iman dia sangat kental. Dia tak pernah cari Tuhan yang lain selain Allah. Berbeza dengan iman manusia. Iman manusia ni sekali diuji dan dicoba, ada di antara mereka yang sanggup meninggalkan iman, murtad, keluar daripada agama, hilang kepercayaan kepada Allah, hilang keyakinan kepada Allah. Kalau pada sudut iman, siapa lagi teruk? Kita lagi teruk. Itu bandingan dia. Ilmu
Iblis dengan manusia, hebat lagi iblis. Seperti mana yang disebut oleh Allah dalam Quran. Setelah iblis menyesatkan manusia, lalu dia berpaling daripada manusia. Lantas dia berkata, aku tahu apa yang kamu tak tahu dan aku sangat takut dengan azab api neraka Allah. Tu iblis. Setelah dia sesatkan anak Adam, dia berpaling. Dia kata, Aish, aku ni takut dengan Tuhan aku, takut dengan azab api neraka. Artinya ilmu iblis ni dia tahu dalam neraka ni bukan benda seronok. Dalam neraka dipenuhi dengan azab dan dia cukup takut. Itu iblis. Berbeza dengan kita, kita tahu dalam syurga ada nikmat, dalam neraka ada azab. Tapi sejauh mana takutnya kita dengan ancaman azab api neraka Allah. Dan persoalannya, kenapa ramai lagi manusia yang sanggup melanggar perintah Allah? Maksudnya kita tak ada rasa takut. Pada sudut ilmu, hebat lagi iblis dengan kita ni. Mana kita lagi teruk. Di mana part mulianya manusia di sisi Allah? Adab dan akhlak. Part ni je. Manusia kalau tak ada adab dan akhlak, saya nak bagi tahu dia lagi teruk daripada iblis. Pasal daripada iman tadi pun dah teruk, daripada sudut ilmu pun dah teruk, daripada sudut akhlak, kalau tak ada juga adab dan akhlak, lagi teruk kita daripada iblis. Sebab itu Nabi SAW, dia datang kepada kita, bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Diutuskan oleh Allah kepada umat untuk menyempurnakan akhlak. Jadi part yang pertama kita boleh dapat, kenapa Nabi sebut tentang adab dan akhlak? Kenapa disebut malam ini tentang adab dan akhlak? Kita kena tahu bahawa melalui dua sifat ini, kita akan dapat sama ada syurga ataupun neraka. Sebab bila sebut tentang kehancuran, makna saya sebutkan tadi, sa'ah, artinya kita dah tak sampai lagi dah pada dunia yang nyata. Bila sudah mari hari kiamat, kita akan berpindah kepada satu alam, iaitu alam akhirat. Bila dah mari kiamat, habis fasa dah. Dah habis fasa. Jangan duk rasa ada peluang 2-3 hari lagi nak hidup. Tak ada. Kiamat ni, dia bila dah datang, dia membawa kepada kehancuran semua makhluk-makhluk Allah mati. Kemudian bangun kita daripada kubur masing-masing menuju ke padang mahsyar, yakni hari akhirat, menanti keputusan syurga atau neraka. Dan penantian syurga neraka itu dia berbalik kepada sa'ah, masa kita hidup dalam dunia. Apa yang kita dah buat, baik atau jahat, mahmudah atau mazmumah. Untuk makluman tuan-tuan, akhlak itu namanya amal soleh. Sebab itu kita boleh melihat amal ni, pekerjaan, perbuatan, dia ada dua jenis. Satu sifat mahmudah, satu sifat mazmumah. Banyak ayat yang kita dengar dalam Quran, illal ladzina amanu wa amilu salihat. Allah Ta'ala sebut. Allah tak sekadar sebut wa amilu, tapi disertakan salihat. Maknanya perbuatan yang baik. Lawan bagi perbuatan yang baik adalah perbuatan yang tidak baik, iaitu sifat mazmumah yang tercela pada syarak. Dua sifat ni. Nah, hakikatnya yang kita sebut tentang ini, adab dan akhlak itu dia mengheret manusia kepada amal soleh. Tak ada adab, tak ada akhlak, tak kira ketika solat, majlis ilmu, baca Quran, dengan orang tua, dengan jiran tetangga, dengan masyarakat, tak ada adab dan akhlak, sebenarnya kita tidak melakukan amal yang soleh. Muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Itu part yang pertama. Baru pertama, jam dah begitu pantas seperti kita. Yang kedua, bila ditanya kepada Nabi SAW tentang bilakah terjadinya hari kiamat, maka Nabi SAW bersabda, setelah mana Nabi selesai bercakap, baru Nabi tanya balik, siapa yang tanya persoalan itu? Bila terjadinya hari kiamat? Sebab Nabi tak suka dengar. Soalan ni dia menuju kepada kehancuran. Bila terjadinya hari kiamat, Nabi simpan dulu. Bila dah habis bercakap, baru Nabi jawab. Tiba-tiba Arab Badui ni kata, saya wahai Rasulullah. Nabi tak marah pada Arab Badui tadi, tapi Nabi pendidikan, beri pendidikan yang terbaik. Macam mana? Nabi biarkan dulu, selepas selesai bercakap, baru Nabi bercakap balik. Nah, Nabi kata apa? Bila ditanya tentang bilakah terjadinya hari kiamat, Nabi sebut apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat.
Okey, part yang kedua kita nak ambil malam ini ialah sifat amanah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Sifat amanah ini, amanah maksudnya adalah diberi kepercayaan atau tanggungjawab. Kita semua adalah bertanggungjawab, diberi kepercayaan. Lawan bagi sifat amanah ialah khianah. Dua. Kena jelas benar ni dulu. Kalau tidak lagi haru biru. Kan? Amanah ni maksudnya kepercayaan. Kita diberi satu tanggungjawab seolah-olah kita ni orang yang boleh dipercayai. Ini amanah. Esok kalau aku pergi Mekah, aku tak balik, 10,000 duit ni tolong bagi pada anak beranak aku. Itu amanah. Ataupun paling mudah kita bawa sifat amanah ni dia ada 3 jenis. 3 jenis sifat amanah. Pertama, amanah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, amanah manusia kepada Allah. Amanah manusia ni kepada Allah macam mana Ustaz? Allah sebut dalam Quran, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pokoknya semua manusia ni sedang memegang amanah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa amanahnya? Kita tengok. Allah berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku nak jadikan di atas permukaan bumi ini seorang khalifah, ai manusia. Allah jadikan manusia ni sebagai khalifah di atas muka bumi Allah. Maka manusia bila sudah mendiami bumi Allah, wajib dia memelihara bumi Allah sebaik-baiknya. Itu amanah yang mesti dijalankan. Berlaku apa-apa kerosakan, kita khianat dengan Allah. Sebab tu Allah berfirman dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Jangan kamu khianati Allah. Tang mana kita khianat Allah? Kita khianat Allah kalau kita buat kerosakan atas muka bumi. Itu khianat. Sebab Allah jadikan kita di atas muka bumi ni untuk jaga bumi dia. Tiba-tiba kita ni khianat dengan tugas yang Allah bagi. Maksud jaga bumi ni macam mana Ustaz? Jaga je ke duduk terpacak? Macam jaga tiap-tiap malam? Bukan. Jaga bumi Allah ni, pelihara segala yang disuruh oleh Allah, lakukan segala yang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Itu makna menjaga bumi Allah. Dia bukan sekadar cari nak kena jaga rosak tang mana, dah. Jangan tumpahkan darah di atas muka bumi Allah. Melainkan kalau sudah sampai satu tahap seruan medan jihad, itu fasa yang lain. Bunuh orang tak boleh dalam Islam, hukum dia haram. Kita dah baca hadis sebelum ini. Tak boleh kita ambil hak orang lain, itu juga haram kerana kita ni khianat di atas muka bumi Allah Subhanahu Taala. Jadi jenis amanah yang pertama ialah amanah manusia kepada Allah. Jaga elok-elok bumi Allah ni. Yang kedua, amanah manusia sesama manusia. Ini tu senang hafal ni. Saya kita tanya balik lagi kan. Senang hafal dia 3 aja kan. Tadi amanah manusia kepada Allah. Sekarang ni amanah manusia sesama manusia. Kita seperti saya sebutkan tadi, nak pergi Mekah, tinggal satu duit ataupun duit 10,000, 100,000, 1 juta, 1 billion, tak kira lah berapa banyak. Hang ni pegang duit aku elok-elok, nanti kalau aku tak balik, aku mati dekat sana, duit ni tolong bagi pada waris aku. Disebut nama seorang-seorang bini, anak, adik-beradik semua. Jadi kita diberi kepercayaan oleh siapa? Oleh manusia. Itu namanya jenis amanah manusia sesama manusia. Atau paling mudah, yang nak menjadi kepala masyarakat, dipilih oleh orang ramai, menjaga amanah, memelihara amanah, kena buat apa yang maknanya dituntut, maka itu satu tanggungjawab yang mesti dijalankan. Kalau tidak, lawan dia khianat. Itu je. Tak ada nak kata Ustaz tarik diri, tak ada. Istilah kata bila dah dibagi tanggungjawab, kita dah ambil tanggungjawab tersebut, siap tanda tangan, maksudnya apa? Kita mesti bertanggungjawab. Tak boleh lepas tangan. Sebab hari ni ramai orang dia nampak pangkat. Contoh, saya sebut berebut nak jadi pengerusi surau, berebut nak jadi ahli jawatan kawasan surau. Kalau masjid dah ada pemilihan, selesai dah kan? Ini cerita surau. Berebut nak jawatan.
Dia fikir jawatan, yang dia tak tahu amanah yang dia akan galas bila dia jadi pengerusi surau. Kalau dia dah ambil pangkat itu, dia tak jalankan tanggungjawabnya, dia bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, Mahkamah Rabbul Jalil, seorang pun tak akan terlepas. Baik engkau siapa pun orang yang hebat maupun engkau low class sekalipun, kamu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Mahkamah Rabbul Jalil. Dekat dunia boleh bagi alasan. Kenapa tak datang tengok kami susah ni? Minta maaf, minta itu. Mulut memang suka mencari alasan. Sebab tu di hari akhirat Allah Ta'ala kunci mulut kita. Kunci mulut ni pasal apa? Sebab mulut ni banyak cipta alasan. Contoh, tuan-tuan baca surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini sekadar baca je ke? Faham? Apa yang Allah sebut? Pada hari kami himpunkan manusia di padang mahsyar. Hari itu mulut manusia dikunci. Nakhtim, kami kunci mulut manusia. Pasal apa Allah kunci mulut kita? Sebab waktu kita bangun daripada kubur menuju ke padang mahsyar, kita tak nampak syurga, yang kita nampak neraka. Masing-masing dalam keadaan ketakutan kerana bunyi api neraka pun dah menakutkan manusia. Waktu tu bila Allah Ta'ala tanya kenapa tak sembahyang, mulut akan cari beribu alasan elak daripada masuk neraka. Mulut ni, dia tak boleh bohong. Hakikatnya bila kita dalam kesusahan, mulut sanggup menipu. Sebab tu jangan percaya kot mulut ni. Dengar. Tuan-tuan, akhirat esok Allah kunci. Bila Allah kunci, macam mana kita nak jawab bila Allah tanya? Soalan semayang dulu. Sebab hak semayang ni, yang ni ditekankan dulu. Allah tak tanya pangkat, Allah tak tanya engkau siapa, Allah tak tanya engkau ni kerja apa, tak ada. Part mula-mula Allah akan tanya adalah berkenaan dengan solat. Part ni dulu kena tanya. Jadi tuan-tuan, waktu tu Allah sebut wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan akan memberi penyaksian. Dia akan bercakap dengan Allah. Ya Allah, tangan dia dulu diberi tanggungjawab untuk berbuat yang demikian. Dia tak buat. Yang dia dapat duit je. Hujung bulan dapat duit, dapat lumayan pangkat kedudukan. Tapi tangan tak pernah buat kerja. Dibagi tanggungjawab jadi pengurusi surau, orang tak pilih dia tahun akan datang, dia buat pelari duit surau. Tinggal kosong dalam akaun. Ini pernah jadi ni, sebab tu saya sebut. Kan? Dia main jadi surau, orang pilih jadi pengurusi. Jadi selepas dia jadi pengurusi, dia tak pernah datang surau, tak pernah ambil tahu pun pasal surau. Tiba-tiba akan datang, dia datang, suruh pilih dia lagi. Ni qiyas dia lagi besar lah. Senang cerita, orang tak pilih dia pasal apa? Kesian dekat dia, bagi tanggungjawab dia tak boleh buat. Jenuh dia nak jawab dengan Allah nanti. Angkat pula orang yang lebih layak. Dia tak puas hati, dia buat pelari duit dalam duit dalam akaun surau tu. Habis dengan zero tinggal. Itu amanah, tapi disia-siakan, jadilah kita pengkhianat. Tuan-tuan, maknanya kita kena faham. Tanggungjawab ni besar. Bila Allah bagi tanggungjawab, satu-satu Allah Ta'ala akan tanya. Tuan-tuan nak jadi ketua kepala masyarakat di Paya Jaras, perhatikan ada tak benda hak tak elok berlaku. Jangan ambil suka-suka nak ambil je. Ustaz, saya nak jadi kepala masyarakat dekat sini. Jangan fikir pangkat, fikir tanggungjawab. Kalau di bawah pentadbiran kita ada orang miskin, ada orang tak makan, ada orang, kita bertanggungjawab di atas batang leher. Ini amanah. Tajuk kita malam ni amanah. Sebab dia, kalau kita nak fahami di mana jalan untuk terjadinya kehancuran, ialah apabila amanah itu disia-siakan. Apa maknanya Ustaz? Maksudnya tak dijalankan. Nabi SAW detailkan ni. Kalau kita tengok, bila ditanya oleh Arab Badui kepada Nabi SAW, apakah yang dimaksudkan dengan mensia-siakan amanah? Nabi SAW menjawab, apabila satu-satu urusan itu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat, yakni tunggulah kehancuran. Pak ni penting ni. So hancurnya dunia ni sebab apa? Sebab kita meletakkan satu-satu tanggungjawab kepada bukan ahlinya. Maknanya apa? Dapat pangkat tapi tak buat kerja.
Tuan-tuan nak menikahkan anak tuan-tuan ataupun tuan-tuan sendiri nak menikah lah, kan? Bagi lega sikit kalau anak nak menikah penyek muka, kalau kita sendiri nak menikah, kan? Kita cari arkitek ke kita cari tok qadi? Kenalah cari ahli dia. Cari arkitek nikah kat Thailand mana nanti, kan? Kita bagilah azan insya-Allah. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada amanah sesama manusia. Ini menunjukkan bahawa melalui hadis ini sedang kita bicarakan ialah sifat amanah. Sifat amanah ni lawan dia adalah khianat. So makna mensia-siakan amanah itu apabila satu-satu urusan itu kita serahkan kepada bukan ahlinya. Ini namanya maksud mensia-siakan amanah. Orang yang tak boleh buat kerja pun, tak boleh buat kerja pasal dia bukan bidang dia. Kita ada, saya sebutkan tadi, nak menikah, sama ada kita nak menikah atau anak kita nak menikah, kita tak cari tukang kayu, kita tak cari arkitek, kita tak cari medical. Yang kita cari adalah qadi, juru nikah. Itu ahli dia. Kalau pergi cari orang lain, apa jadi? Itu menunjukkan fasad, kehancuran. Dia boleh rosak pernikahan kita jadi tak sempurna, silap-silap, tak sah nikah, tak cukup syarat, pasal bukan ahli dia. Tak payah ada saksi, tak payah ada apa, kira sah selalu je. Kalau macam tu gereja boleh buat. Macam satu orang father tolong baca sikit berapa ayat-ayat dalam kitab suci dia, selesai, cium mulut, terus nikah. Dia nak kena cari ahli dia. Yang mana ahli dia, dia tahu selok belok apakah rukun nikah, bagaimana nak nikah ke orang, apa syarat-syarat dia, dia kena ada. Tapi kalau pergi cari bukan ahlinya, rosak atau tidak? Rosak tak? Silap-silap jadi berzina. Kan hancur nama dia. Hancur rumah tangga. Lagi sedih tu esok tuan, anak-anak nikah pula. Satu hal kat situ. Rupa-rupanya mak bapak dia dah berzina, anak status luar nikah. Kena susah tu. Hakikatnya kehancuran. Macam ada orang tanya saya, satu orang Allah dia mari jumpa saya, dia tanya, minta maaf saya kena sebut benda ni, tapi insyaAllah tak ada kaitan pun, ya. Saya nak sebut, dia tanya dengan saya, Ustaz, dia tengok satu video, yang video ni tular sekejap sahaja di Facebook, kemudian di-delete. Ada beberapa orang sempat rakam dan simpan video tersebut, iaitu diskusi orang-orang Eropah terhadap, yakni pandangan mereka terhadap kewangan negara kita. Lepas sembang dah, orang luar dah bagi tahu dah, isyarat kita punya ekonomi kewangan paling tenat dalam sejarah tahun ini. Paling teruk jatuh, meredum. Kita mungkin tak tahu pun, kan? Mungkin ada di kalangan kita yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Saya pun tak tahu, saya kata tanyalah ahlinya. Saya bukan ahli dia. Dia tanya saya pasal kewangan. Saya bukan orang yang jaga duit ni. Kalau setakat kedai jual beli 2-3 ringgit, tu no problem lah. Kalau 2-3 bilion kat tangan, ini tak jadi, ini bukan kerja saya. Dah Ustaz, saya bukan nak tanya pasal duit tu. Habis tanya pasal apa? Saya nak tanya apa pandangan Ustaz pada sudut agama. Oh, dia tak tanya kat situ, pandai dia konak rapat. Pasal dia dah tanya, dia kata pada sudut agama saya kena jawab. Pasal apa? Saya ahlinya, saya belajar agama. Daripada kecil kita duk belajar agama. So hari ni orang mari tanya soal agama. Jadi saya jawab ikut sudut agama. Saya kata yang pertama, urusan yang dilakukan pada hari ni bukan ahlinya. Selesai. Itu yang pertama sekali. Kalau ahlinya tak jadi masalah. Dia boleh jadi kehancuran ni pasal apa? Bukan ahlinya. Ini pertama. Yang kedua, Allah sudah cabut keberkatan. Bila Allah cabut keberkatan, hebat macam mana pun kamu boleh kira-kira matematik lebih cerdik daripada Mak Saleh, daripada orang luar sekalipun, kalau tak ada keberkatan, tetap banyak juga berlaku masalah. Itu pada sudut agama. Macam kita duduk dalam majlis ilmu. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, yang dicarinya apa? Kesalahan ustaz, satu.
Ilmunya 2, atau barakahnya 3. A, B, C. Wants to be a millionaire. Kita datang majlis ilmu ni apa tujuan dia? Dia ramai tujuan. Ada yang cari 3R. Ada yang tengok ustaz ni betul tak betul. Ada yang ketiga nak mengintai ustaz ni. Ada yang keempat memang saja-saja rumah tak ada aircon, dalam surau masjid ada aircon. Yang kelima yang dicari keberkatannya. Tuan-tuan, kita belajarlah macam mana pun, yang dicari sebenarnya adalah keberkatan. Kalau sudah Allah cabut keberkatan, belajarlah beribu-ribu tahun pun, memang terlalu banyak masalah akan timbul. Kita boleh belajar pada hari ni. Allah cabut ke tidak keberkatan ilmu ni? Allah cabut. Kita boleh tengok hari ni, kita belajar tiap-tiap hari. Siang, malam, pagi, petang, zuhur, subuh, asar, kita belajar. Ada je kuliah-kuliah di masjid. Ramai pula yang datang. Malam ni, ramai orang duduk dalam majlis ilmu. Tapi kenapa masalah makin banyak? Patut bila kita dah ada ilmu, masalah dia tak akan jadi banyak. Lagi banyak ilmu, lagi banyak masalah. Pasal apa? Belajar hari-hari ni. Tukar tok guru. Orang dulu nak jadi alim, seorang tok guru mengadap sampai dahi hitam, tuan-tuan. Tahu dahi hitam? Nampak kuat sujud tu. Hebatnya beramal dengan ilmu ni, hebat. Orang dulu-dulu. Seorang tok guru kalau dia pegang yang itu je. Dan dia kalau dapat seorang lagi yang lain, dia sangat rasa seronok. Pasal apa? Aku ada 2 tok guru. Kita ni sebulan ada berapa tok guru? Kan? Banyak ni. Patut kita lagi alim daripada orang dulu. Tapi mana pergi semua ilmu-ilmu yang disampaikan? Sebab tu saya kata antara faktor dia hilang keberkatan. Macam mana punca hilang keberkatan? Punca hilang keberkatan itu sebab perbuatan kita. Perbuatan kita bukan amal yang soleh, amal yang toleh. Maka sebab tu Allah cabut keberkatan. Dengan majlis ilmu hari ni sampai satu tahap dah hina ulama. Hari ni zaman kita ni, zaman itu tuan-tuan kena terima. Zaman kita zaman orang hina ulama. Ada satu ketika tuan, kalau orang dulu Tok Bilal je, bukan Tok Imam, Tok Bilal, tukang azan dekat masjid, datang, punya mereka nak ambil keberkatan Tok Bilal tu, selipar Tok Bilal tu dia alih, supaya Bilal keluar sarung terus je. So, zaman dulu, nak boleh keberkatan Tok Bilal. Zaman sekarang, selipar ustaz pun dia cabut balik-balik. Beza. Saya sampai satu tahap, keluar-keluar, selipar tak ada. Sampai pukul 10 tak balik, AJK kesian, AJK kata ustaz, ada, dia pun nak balik juga barangkali. Ustaz, dalam bilik air ada terompah, pakai dulu, nanti pulang balik. Balik pakai terompah. Di zaman kita hari ni, itu Tok Bilal zaman dulu punya ihtiram dia, orang terbalik ke selipar. Zaman sekarang, bukan Tok Bilal, ustaz pun kau dah cabut selipar dia habis. Ada satu hari, orang bawa pergi jamu makan, ataupun di kedai, bawa makan di kedai lepas kuliah. Meja saya duduk ni, geruk-geruk geng surau. Sebelah sana budak-budak muda. Sambil duk isap beg sepuh ke ustaz. Punya tak ada adab zaman kita ni. Zaman dulu saya teringat, waktu saya belajar di pondok Pasir Tumbuh, Kelantan. Orang di kawasan kedai-kedai makan tepi jalan tu sambil duk isap rokok curut daun tu kan. Rokok daun tu. Dengan tembakau dia tu. Isap-isap wah. Sekali Tok Guru lalu, semua rokok dipadam. Tengah-tengah isap dekat kedai. Tok Guru tak masuk kedai pun. Lalu je. Punya segan dengan orang alim nak jaga adab tu. Habuk tu siap kebas-kebas lagi. Asap tu kan, dia kebas-kebas supaya Tok Guru tu. Punya zaman sekarang tak ada ustaz. Dia tembak tu depan ustaz je. Zaman sekarang ni, tak tahulah. Bila hilang adab, hilanglah keberkatan. Cara kita menguruskan kewangan, ada tak ikut spek agama? Dia sepunca dia. Bila hilang berkat, tuan-tuan cerdik mana pun, mengaji sampai botak kepala sekalipun, kalau tak ada keberkatan, semuanya adalah sia-sia. Ini maksud mensia-siakan amanah. Nak jelas lebih dalam. Sebab tu kita kena faham, situasi kita hari ini, bila kita dilantik sebagai contoh oleh orang, diberi tanggungjawab, dipercayai, beri amanah, engkau tolong jaga kampung kami. Contoh, tuan-tuan rasa kalau tuan-tuan tak boleh, jangan terus duduk kat situ, undur ke belakang. Ada lagi yang layak yang dah lebih boleh. Bagi orang yang lebih boleh. Tu cara dia.
Jangan kita rasa, alang-alang duduk jadi ketua ni, siap, kan? Dia nampak pangkat, yang dia tak nampak tanggungjawab tu. Jangan buat main benda ni. Nak jawab satu-satu depan Allah esok tak mudah. Tuan-tuan nak jadi kepala masyarakat, contoh, di bawah pentadbiran tuan-tuan ada kilang arak. Macam mana tuan-tuan nak jawab dengan Allah esok? Ada tak usaha-usaha untuk, maknanya kilang arak ni macam mana nak buat? Ke tuan-tuan sekadar dapat duduk senyap? Soalan ni jangan buat main. Ini soal, sebab tu saya katakan tadi, jenis amanah ni ada 3. Yang kedua, amanah manusia sesama manusia. Yang ketiga, amanah manusia atas dirinya. Allah Ta'ala bagi tangan, bagi jasad kita yang sempurna. Ini satu amanah. Apa yang kita dah buat dengan amanah ini? Mata, telinga, lidah, tangan, perut, kemaluan, kedua kaki. Apa yang kita dah buat? Ini akan dipertanggungjawabkan ni. Ini amanah. Kita nak lari mana? Mahkamah Rabbul Jalil. Tak boleh lari. Tak boleh lari. Banyak kes macam mana pun tak ada pengampunan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya kita kena faham. Sebab tu kesimpulan yang kita boleh dapat, sebenarnya kalau kita bagi saja satu urusan itu kepada bukan ahlinya, hancur, runtuh, kehancuran. Itu makna kehancuran. Contoh, saya first time umur 16 tahun orang tolak jadi tok imam. Tak pernah jadi tok imam seumur hidup. Umur 16 tiba-tiba balik sekolah, orang tolak kita jadi tok imam. Saya bukan ahlinya, pasal kita baru belajar kan. Jadi itu cerita dululah, cerita dulu kita bukan ahlinya. Orang kampung tolak jadi tok imam sembahyang isyak. Saya masuk ke depan ni tuan-tuan, rasa macam tak pijak sejadah. Rasa sengit, rasa nak tumbang je. Demam satu penyakit Parkinson. Gigil satu badan. Baru saya tahu selama hari ni aku diamanahkan jadi makmum je. Hari ni jadi tok imam. Amanah imam ni berat. Jangan buat main. Pasal demam satu penyakit Parkinson, rosak hancurnya solat isyak pada malam tersebut, tak ada tasyahud awal. 4 rakaat direct beri salam terus. Pasal apa jadi macam tu? Sebab bukan ahli dia. Tapi dululah, sekarang kita dah belajar agama. Dulu kita mungkin baru belajar. Orang tolak jadi tok imam. Sekarang ni kita dah belajar sampai berapa mazhab dah kita dah belajar. Jadi kertilah kita. Jadi dia kata, tak boleh tolak Ustaz Anas ni pasal dia bukan ahlinya. Tuan-tuan komplain saya bercakap, bila nak berhenti ni, tak berhenti-berhenti lagi kat pukul, dah bukan pukul 9 dah ni. Pukul 9 dah, tak berhenti lagi. Jangan cakap banyak tuan-tuan. Kita tanggungjawab kita tak sama. Tuan-tuan audien, saya penceramah. Kalau rasa tak puas hati, tuan-tuan main duduk sini, saya jadi audien. Tengok tuan-tuan cakap macam mana. Rasa-rasa demai juga satu penyakit Parkinson juga. Kacau. Baik, muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. So, amanah ini adalah tanggungjawab yang diberi kepercayaan, yang wajib setiap orang itu menjalankan tanggungjawab itu, atau kita menjadi sebaliknya, iaitu pengkhianat. Kesimpulan yang kita boleh dapat melalui hadis yang pertama, tajuknya bilakah akan terjadinya kehancuran, diambil daripada makna sa'ah. Maksudnya semua masa-masa di dalam dunia ini dihimpunkan dalam satu masa yang namanya Yaumus Sa'ah, hari kiamat, hari kehancuran. So tajuk dia diambil daripada makna itu. Kemudian kesimpulan yang kedua, betapa manusia itu mulia di sisi Allah kerana ada adabnya dan akhlak. Berbanding dengan iblis, iblis tidak ada adab dan akhlak. Buktinya aba wastakbar, iblis sombong dan angkuh kepada Allah tatkala diperintahkan supaya sujud kepada Adam alaihissalam. Kesimpulan yang ketiga, apa makna kehancuran? Nabi SAW bersabda, apabila amanah itu diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran atau tunggulah hari kiamat. Tuan-tuan rasa kalau tuan-tuan nak hancurkan masjid, carilah bukan ahlinya. Duduk dekat masjid. Lepas ni huru-hara masjid. Itu nak kehancuran. Tapi kita tak suka. Sebab kehancuran bukan benda yang seronok. Maka tuan-tuan, sekali nanti dulu, bagi habis dulu. Kemudian, bila dah selesai, maka letaklah ahlinya. Mudah-mudahan bila kita letak ahlinya, segala urusan itu lepas. Maknanya kita ni selamat dunia dan akhirat. Sebab makna bagi kehancuran itu ialah
apabila amanah itu disia-siakan. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Saya faham soalan tu. Baik. Persoalan itu saya dah pernah fikir banyak kali dah, dan saya cuba mencari dalam kitab. Sebenarnya kita dipilih, dipercayai oleh orang kerana pandangan masyarakat melihat tak ada orang yang lebih boleh melainkan kita. Itu satu. Okey. Kemudian yang kedua, bila kita tak boleh, kita boleh minta izin untuk undur diri. Kalau keadaan memaksa, maka kita tak dapat tidak, harus kita mengambil dan melaksanakan sikit sebanyak. Bila dah kita ambil, wajib kita laksanakan. Kita tak boleh tolak. Sebab apa? Sebab pada pandangan masyarakat melihat kita adalah orang yang dipercayai. Itu keadaan dia. Jadi hukum keadaan itu kita menjadi harus, bukan menjadi wajib. Jadi harus ke atas kita untuk ambil dan melaksanakan sedaya mungkin sekiranya kita sudah memegang tanggungjawab itu. Sebab ada orang dia tak ambil, alasannya apa? Malas buat kerja. Ada orang dia tak ambil kerana dia melihat keadaan dia. Mungkin pandangan kita agak berbeza dengan masyarakat. Tapi masyarakat bila dia bagi satu pandangan itu, makna dia melihat kita lebih mampu berbanding orang lain. Itu makna dia. Tuan? Jadi kalau kita rasa ada orang yang lagi lebih boleh daripada kita, silakan kita undur diri bagi hak lebih layak. Itu makna dia. Kalau kita ambil juga, mana suka-suka nak ambil, tapi sedangkan ada lagi orang yang boleh, itu boleh jadi kehancuran. Sebab tu muallif kitab ni sebut dalam kitab ni, dia kata hari ni banyak urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, sedangkan ada lagi yang lebih layak tak diberi peluang, tak dipilih dia sebagai orang yang bertanggungjawab atau memegang amanah. Maksudnya apa? Ada orang yang boleh, bukan tak ada orang. Ada orang yang boleh. Sebab dunia ni mesti ada. Kita semua bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu amanah Allah dalam dunia untuk memelihara buminya. Yang saya sebutkan tadi, amanah ada 3 jenis, iaitu kita, amanah kita kepada Allah, amanah kita sesama manusia, amanah kita dengan diri kita sendiri. Jadi kalau kita buat apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, selamatlah kita dunia dan akhirat. Wallahualam. InsyaAllah. Dia faham sikit banyak. Saya pun ada terfikir benda yang sama, jadi cantiklah dipertanyakan benda-benda ni. Wallahualam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, ada sikit makluman untuk dikongsikan sebelum kita solat. Saya ada bawa satu tabung daripada Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Ad-Din Air Kuning Kampar Perak, yang mana pada hari ini sedang membangunkan bangunan Ma'had Tahfiz penambahan kerana pelajar sudah semakin ramai dan bangunan semakin kecil, maka diperluaskan bangunan. Mudah-mudahan dengan sumbangan orang ramai pada kali ini memberi infak positif yang baik buat sahabat-sahabat kita di Ma'had Tahfiz, anak-anak kita yang belajar di sana. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinil islam wa ala ta'atik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.